Tajuknya adalah Setup 101 berkaitan dengan role, lookup dan mailer. Actually, dalam setup ada beberapa lagi yang kalau saya ada masa saya akan cuba cover lah. Okay. Dekat sini tajuk yang dalam list tu dia sebenarnya role, mailer and lookup. Tapi saya susun semula sebab mailer ni agak complicated sikit lah. Okay. Jadi saya letak dia di belakang. So, sekali lagi, bagi yang baru, uh, perlu ulangkah? Bolehlah. Bagi yang belum mengenali saya, yang baru join, nama saya Mahani binti Hujah Hussein. Saya bertugas di Tahu DC sebagai Ketua Penolong Pengarah dengan portfolio sebagai Ketua Bahagian Aplikasi Pentadbiran. Dan di dalam reka, saya bertugas, saya terlibat sebagai reka developer, juga sebagai reka trainer dan juga kadang-kala sebagai reka coach lah. Okay. Yang ni merupakan gambar semasa saya mewakili reka untuk pertandingan Digital Economy Award pada tahun 2023. This year kita seek join lah. Okay. Dan Alhamdulillah pada masa saya kita telah berjaya menjadi shortlisted top 3 untuk kategori yang kita join ni lah. Okay. So, sharing outline for setup 101. We will go for start dengan role dahulu and then kita akan melihat kepada lookup dan juga mailer. Okay, before I start, allow saya untuk share semula macam mana interface untuk reka ni lah. Takut ada yang terlupa apa yang kami share tadi. Okay. So kita akan gunakan app yang sama yang saya bangunkan tadi. Cuma dekat sini kita dapat nampak dekat sini adalah ikon untuk lookup dia dekat sini. Yang ni untuk lookup manager. Apakah tujuan lookup? Saya akan explain secara detail sikit kemudian nanti. Lookup ni basically kita gunakan untuk provide pilihan supaya kita tak buat typo ataupun itulah contoh lookup yang kita boleh saya boleh bagi adalah jantina contohnya yes or no ataupun kita nak tahu partisipan tu daripada negeri mana. Kita boleh masukkan senarai negeri itu dalam lookup lah supaya dia tak perlu menaip, dia cuma perlu memilih sahaja. Jadi lookup ni basically pilihan lah, option pilihan yang ada. And then dekat sini mailer. Saya tahu dah sekarang kenapa penganjur disusun lookup mailer dengan user group. Sebab mailer ni di bawah daripada lookup. Tapi tak apa. Mailer ni sedikit complicated. Tapi insyaAllah kita akan cover juga pada hari inilah. Penggunaan mailer ni adalah untuk basically untuk notify pelulus, notify pemohon yang permohonan dia dah dihantar, dah di-approve apa semua. Tujuannya adalah macam notification. Kalau yang biasa guna sistem aplikasi, memang dah boleh agaklah macam mana penggunaan mailer ni. Cuma kalau kita membangunkan mailer menggunakan sistem macam Java apa semua, dia agak complicated. Di dalam ni, dia nak cakap tak complicated, tak juga. Dia less complicated dan lebih dapat disiapkan dalam masa yang lebih mudah lah, lebih cepat. Okay? Dan yang ketiga yang kita akan cover adalah role manager ataupun user group nama lainnya. Role manager ni kita akan gunakan untuk kontrol siapa yang ada akses kepada data kita, siapa yang ada siapa yang boleh kumpulan yang boleh meluluskan, kumpulan yang boleh view saja. Macam itulah macam mana kita nak control access. Selalunya kita akan ada admin punya group. Kalau macam dalam office tu mungkin ada kerani punya group. Yang itu kita boleh asingkan lah. Assignkan mengikut kesesuaian. And then satu lagi yang saya rasa saya nak cover adalah penggunaan bucket. Bucket ni tujuannya adalah untuk kita menempatkan attachment. Kalau dalam sistem tu kita ada attachment, contohnya dia kena upload dia punya payment punya bukti contohnya. Dia boleh upload supaya nanti kita boleh cari benda tu dalam satu folder saja. Dia macam folder lah untuk bucket ni. So yang ni akan bonus lah kalau kita ada masa kita akan buat untuk bucket. Okay. Jadi saya akan go through semua. Lepas tu baru kita akan buat hands on satu persatu lah. Supaya kita tak banyak sangat switching between app
dan between app dan slide. Okay. Share screen. Okay, kat sini. Role ataupun user group. What is user group? User group ni dia sebenarnya identify to for a group lah macam saya cakap tadi. And then sebenarnya kita boleh juga benarkan user register for the role lah. Tapi kalau saya personally saya tak, sistem-sistem yang saya bangunkan tak ada keperluan untuk allow user register untuk group lah. Tapi untuk sistem yang berskala besar mungkin dia boleh enablekan fungsi ni. Okay. Yang ni saja berkaitan dengan group. And then macam mana kita nak create group? Kita perlu pergi ke step 1, kita klik pada group manager and then create group. Dia sama juga. Step dia sama macam form, dataset dengan structure tadi. Dia kena pilih dia punya main component tu dekat mana and then pilih create group macam tu. Cuma kita kena ingat dekat mana kita nak klik saja. Yang tu mungkin ada lupa-lupa sikit later lah. Okay. So yang untuk yang ni kita kena create group dan masukkan group name. And then kita boleh enablekan allow user register for the role. And then kita masukkan dia punya group description lah. Yang ni admin dia boleh add user dekat sini. And then kita juga allow register many user at once. Kalau kita tak allow tak gunakan register many user at once, kita kena masukkan email address dan juga nama satu persatu. Let's say dalam group tu ada 5 orang, bolehlah kita masukkan satu-satu. Kalau ada 10 orang, it will be very tedious untuk kita masukkan. Jadi kita kena register many user at once ni, masukkan email saja, nama nanti dia akan populate secara automatik. Nanti kita akan tunjuk Okay, and then untuk lookup, lookup ni macam saya cakap tadi lah. Kita nak gunakan lookup ni menggunakan bantuan untuk kita memilih option di dalam form kita. Basic type of lookup yang selalu diguna adalah database key-in ni lah. Tapi kalau kita ada API, kita boleh gunakan RESTful endpoint untuk membuat lookup entries. Okay? Ataupun kita boleh guna proxy. Tapi personally saya cuma selalunya menggunakan database key-in dan juga RESTful endpoint lah. RESTful endpoint ni contohnya kalau ada senarai negeri ke negara ke yang kita dah ada endpoint dia, kita boleh load saja dekat di dalam lookup. Okay. Kalau lookup tu kita nak tambah information yang ada, kita boleh enable additional data field untuk di dalam form tu lah. Okay. So, what is lookup entry? Dia kena ada code. Code ni key dia lah. Contohnya yang kita nak guna adalah lelaki perempuan contohnya. So, code dia L ataupun M untuk male and then F untuk female. Macam tu. Yang tu kita boleh, kalau ada extra, kita boleh masukkan juga. And then, kalau untuk person, personally, saya akan gunakan email address sebagai dia punya code. And then lepas tu masukkan nama dia ataupun masukkan dia punya maklumat tambahan lain lah. Okay. Yang ni contoh daripada additional attribute kalau kita nak lah. Boleh masukkan contohnya kalau kita enable. Okay. Macam mana nak create lookup? Sama juga. Pergi ke icon yang drop down ni. Lepas tu create lookup. Masukkan nama lookup yang kita nak guna. And then kita pilih untuk yang ni kita boleh pilih database key-in, RESTful endpoint ataupun proxy lah. Tapi untuk yang ni, katalah kita guna database key-in. Kita just masukkan data tu satu-satu lah dekat sini. Ataupun kita boleh juga load menggunakan Excel. Okay. And untuk mailer. Mailer ni macam saya cakap tadi, kita gunakan mailer ni untuk inform user atau action yang kita kena ambil ke apa ke, atau dia basically untuk notification lah. Okay. Dia kita kena masukkan subjek tu penting, kena ada content, dan dalam tu juga dia ada status lah. Kalau kita dah tak nak guna email tu lagi, kita boleh disable dia instead of buang lah. And then recipient dia kena ada tu dengan CC lah. Nanti kita akan tunjukkan ada macam mana kita nak buat mailer. Stepnya sama juga. Create pada icon envelope ni, and then kita create mailer. Lepas tu masukkan information yang penting dekat dalam tu lah. Okay. Yang ni contohnya lah kita nak gunakan application submitted. And then kita hantar kepada user. User ni maksudnya
orang yang mengisi borang tu. Kalau approver ni orang yang approve borang dan admin adalah admin kepada sistem yang kita dah set dalam list. Okay. So, yang ni kita boleh guna hint untuk recall field from the form. Yang ni kita boleh tunjuk later. And then kalau kita nak link direct kepada form tu, kita kena boleh guna view URI ni lah. The script. Saya akan tunjukkan macam mana penggunaannya. Okay. Let's give a try. Mula-mula sekali kita nak buat apa tadi? Kita nak buat lookup. Okay. Dekat sini. Kalau dalam form ni, agak-agak apa maklumat yang kita boleh gunakan untuk lookup? Maybe form ni bukan kita nak buat dia untuk banyak-banyak application lah kan. Banyak-banyak application. Jadi, uh, banyak-banyak event. Jadi kita participant detail ni satu, kita kena dekat bawah ni, kita boleh allow untuk event details. Okay, ini kita kembangkan saja daripada sistem yang tadi. And then dalam event details ni kita kena ada uh, event date. Okay. Event name. And then apa lagi oh? Ada event date lah. Okay. So kita ada event date, event name dengan city. Jadi untuk event date kita boleh gunakan date picker lagi. So this time kita gunakan date picker saja. Kita tak nak time. And then event name dia boleh type free text dekat sini. And then untuk city kita akan gunakan lookup. Okay. Dekat sini kita akan gunakan drop down and drop down single. Dekat sini kita ada list source tak ada. So kalau kita tak ada list dekat sini, yang sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat lookup daripada setup. Okay. Kita tak ada list city, jadi kita kena create dulu list city tu. Okay. City. Database key in. Okay. Yang kita tak perlukan extra enable additional data field semua tak perlu. And then kita boleh add data. Yang ni kita buat satu lah. Kita bagi sikit je lah. Sebab kita kena type in. Ching. And then. Situ. Okay. Now kita dah ada city dekat sini. Macam mana kita nak applykan dia dalam form kita. Kita pergi balik ke form kita. Registration form tadi. Kita pergi ke city ni. Dekat sini list source. So kita pilih city. Dan kita save item kita. And then now kita boleh check lah. Kita run ke cheat. Macam tadi. And then kita ada pilihan city dekat sini. And then untuk lookup ni. Kita boleh juga pilih more than one. Nah, ini contohnya kalau kita nak buat topik interested. Topics. Drop down. Kita ada dua cara untuk buat lookup ni. Yang ini adalah cara yang satu lagi, which is
Kalau tak ada lookup dekat dalam ni, kita boleh buat new lookup. Jadi dia macam navigation dia lebih mudah lah. Kita nak guna, dia tak ada, so kita boleh buat terus. Okay. Okay. Mau juga. Okay. Yang ni kita pilih drop down multiple contoh. So kita save item. And then dekat sini, kita boleh add option terus. Contohnya, topic 1, production. And then tambah lagi. Yang ini kita boleh nampak beza dia. Kita boleh tambah daripada setup sendiri ataupun boleh juga tambah direct daripada form tu. Okay. So kalau kita tengok apa yang kita tambah kat sini, kita nak tengok balik kat sini dekat topik dia dah masuk juga. Jadi yang ni pun baru this year dia ada, yang sebelum ni dia tak ada lah. Jadi dia apa kita punya creator tu dia dah memudahkan proses untuk navigation supaya kita tak lari banyak-banyak sangat. So for now, yang ni tadi kita dah pilih dia punya drop down multiple kan. So kita boleh run dan boleh pilih dekat sini lah. Kita boleh control saja. And then boleh pilih lagi. Boleh pilih banyak-banyak. And then kalau dah tak nak, kita boleh X dia. Tu. Jadi dia lebih mudah lah. Ataupun tambah lagi. Macam tu. Okay. City pun. City kita boleh buat satu je. Tak boleh buat banyak. Tak boleh pilih banyak-banyak. Okay. Yang tu untuk look up. Sekarang saya akan tunjukkan pula macam mana kita nak gunakan role. Okay. 19. Macam mana kita nak gunakan role. Yang ni saya go for basic ya. Sebab nanti untuk mailer saya kena locate banyak masa sikit. Untuk role contohnya untuk sistem ni kita kena macam tadilah. Kita pergi ke ikon yang ada gambar orang ni, user ni. Lepas tu kita create group. Group name dia contohnya admin. Jadi siapa yang kita nak register dalam admin, kita boleh allow user register for the role lah. Tapi macam saya tak allow lah. So group dekat sini. Admin, so saya boleh add user. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak register seorang-seorang, kita kena letak email address, kena letak nama. Tapi untuk yang ni, saya boleh. And then, apa email address kita Simon? J Simon. Yes, betul. J. Simon. Kita bagi contoh saya dengan Simon lah untuk jadi admin. Okay, kita save user access. Jadi dekat sini kita terus masuk lah. Okay. Yang tu untuk admin. Lepas tu kita nak ada group apa lagi? Untuk this part kita guna untuk group admin sajalah. Okay. Sebab saya nak tunjukkan perbezaan group admin dengan orang lain nanti kan. Jadi for now, sebab group ni juga kita akan gunakan untuk tujuan mailer kita lepas ni. Okay. So now kita nak gunakan group ni macam mana saya dan Simon saja yang boleh akses kalau kita buat satu structure yang baru. Contohnya structure ni. Kita kena sebelum kita buat structure ni kita kena buat satu dataset baru untuk my registration. Yang ni supaya my registration ni supaya dia nampak apa yang dia sendiri register saja. Okay. Masuklah semua ni. Name, email si perlu. Event name. Okay. And then show index number. Enable add button. Okay.
Now kita ada list barulah. Okay. Oh, perasan sih. Kit- Walaupun saya dah register tadi, tapi list saya tak ada. Ada yang dapat agak tak kenapa. Sebab dekat sini saya lupa untuk tick dia punya list entry with status. So, bila saya tick, saya test, dia akan keluarlah kat sini. Yang ni semua yang saya dah register. So, saya nak tengok list of participant ni. Yang ni yang dah isi tadilah. Okay, ada daripada Cik Flora. Cik Simon pun dah isi sistem ni. So, now by right, kalau saya admin, saya akan nampak semua list. Kalau saya hanya pemohon biasa, saya akan nampak list yang saya isi sendiri saja. So, dekat structure ni, participant access, nampaknya saya kena tukar. Yang ni jadi my registration. Saya buat satu group lagi. Admin access. Jadi dekat admin access, saya masukkan list of registration ni dekat sini. And yang ni saya boleh keluarkan. Okay. Dan untuk admin access ni, saya hanya bagi akses kepada admin sahaja. Okay. Macam mana kita nak test dia ada akses ke tak? Kita go yang ni tengok. So, sebab saya admin, saya boleh nampak yang ni. Katalah saya masukkan guna email address lain. Cik Flora contohnya. So, dia hanya akan nampak participant access sahaja dekat sini. Yang tu bezanya penggunaan role lah. Selain daripada tu, role ni kita akan gunakan untuk email juga later. Okay. We go back to our form. Macam mana kita nak gunakan mailer. So, kita buka balik form kita. Now, uh, tadi kita cakap kita nak submit button kan dekat dalam tu. Jadi, kalau kita nak guna submit button, kita kena ada proses. Sebab untuk menggunakan mailer juga kita kena ada proses. But selain daripada kalau tak nak guna proses, dekat mailer juga boleh diguna pakai di dalam option ni. Mana Dekat sini. New entry mailer. Kalau dia save, kita boleh hantar mailer dekat sini. Kalau tak nak guna ni lah. Kalau tak nak guna submit button tu. Kita try yang ni dulu untuk mailer. So kita buat satu mailer. Mailer. Dekat mana tadi? Tanda yang sampul surat ni untuk mailer. Okay. Kita create mailer. Mailer name. Form. Yang ni kita save lah. Yang ni kita boleh pilih daripada registration form. Yang ni maksud saya tadi yang kita guna boleh ambil konten daripada form kan. So kat sini contohnya hi, kita nak ambil nama dia. Hi Mahani. Lupa. Ya. Ni form dia. Tutup.
Contoh. So, email tu kita akan hantar ke user. Untuk contohnya, jadi Tok boleh untuk this script boleh ambil lah daripada ni. Dia basically macam tu sajalah. Dia kena masukkan mailer name, kena masukkan subject, and then kita boleh ambil dia punya content daripada sini. Yang ini sebagai contoh satu saja. And then untuk yang ni recipient kita hantar kepada user. Okay. So now saya akan savekan mailer ni. Saya test kita ada tak terima email. Okay. Macam mana kita nak applykan email ni? Kita pergi ke registration form. And then kita masuk ke option sini. And then new entry mailer ni kita pilih. And then form save. And then kita boleh save form. Kita juga instead of kita pergi ke sini tadi, kita boleh juga automatic create mailer teruslah. Dia link kepada menu yang sama. Okay. Ini sebagai contoh. Saya tak pasti jalan ke tak ni Kita testing dulu. Okay. Sekejap. Nama lain. Kawan-kawan boleh test jugalah kalau nak guna sistem ni kan masuk juga kat sini and then register participation, the email address, kena pilih city and topics contohnya. Nampak lain sikit lah. So, kita save. Kalau save ni kita dah terima email ke tak? So, kita kena check. Let me see. Tapi macam saya ada bunyi ting-ting tu. Ada. Your entry has been saved. Ada tak? Yang lain ada terima email tak? Saya show kat sini. Sekejap. Siapa nak masuk? Siapa masuk ke situ? Mesti suruh isi ya atau kelak. Sekejap saya just masukkan email. Move to another tab. Saya stop sharing. And saya share saya punya email. Sekejap Okay, here it is. Nampak sih yang kami share. Itu adalah participate mailer iReka. Your entry has been saved. Jadi kita akan terima email lah. Jadi macam tu lah rupa email yang kita akan terima. Okay, now kita akan menggunakan yang tu kita tak payah menggunakan proses. So next kita akan show macam mana kita nak gunakan proses pula untuk submit participation tu untuk notify admin bahawa ada permohonan barulah. Okay. So kita pergi ke design. Kita gunakan mailer. Kita buat satu lagi mailer baru. New participant registered. Okay. Yang itu kita fill form. Ini kita ambil name and then event name ini pun ada. Okay, yang ni kita hantar kepada approver. Okay, kita hantar kepada approver nanti. So kita save mailer.
And then this is some tips untuk semua. Uh, sebab macam saya memang saya pelupa lah. So saya akan just copy saja skrip daripada mailer yang lain dan saya akan gunakan semula recycle dekat sini. Saya tak suka nak ingat dia punya ni. Okay. To view the form. Okay. Yang ni adalah mailer kedua kita lah. Tujuan mailer ni adalah untuk notify admin bahawa ada permohonan baru, ada submission baru yang masuk. So dekat registration form ni, yang ni kita kena letak proses. Yang ni additional lah. Kita kena letak proses. Jadi add new tier, submit participation. So submission mailer dia kita akan gunakan new participant registered. Okay. Yang ni ada banyak approval type. Kita boleh guna all, dynamic, fix, group dan juga assign. Assign ni tak ada. So kita gunakan fix. Lalu yang kita gunakan adalah fix. Dekat fix ni kita boleh letak terus email address siapa yang kita nak dekat situ lah. Okay, contohnya HH Mahani, ini masuk MY. Tapi untuk kali ni saya akan tunjukkan macam mana kita menggunakan group. Sebab tadi saya dah createkan group kan. So saya akan create group kepada admin. Jadi admin yang akan menerima saya punya permohonan ni. Okay. So, dia masukkan dekat submission mailer tu. Saya akan savekan dia. Okey. Jadi yang ni saya akan tunjukkan satu email saja. Sebenarnya kalau dia dah approve, dia akan ada satu email lagi. Email dia approve, dia akan hantar kepada pemohon memaklumkan bahawa permohonan dia dah approve, rejected pun sama. And then return selalu saya tak pakailah. Yang ni kalau ada pembetulan apa semua, dia akan return lah. Kita akan tengok dekat sini. Kalau approve, dia akan complete. Kalau rejected, dia akan hantar balik kepada pemohon. Kalau return, dia akan minta pemohon tu isi semula lah. Okay. So, kita try isi form ni. Okay. Kalau rakan-rakan lain nak isi pun boleh juga. So, kita boleh nampak nanti berapa ramai yang dah isi form tu. And then adakah rakan-rakan menerima email tu juga. Okay. So, now saya try dulu. Ini. Ni my registration. Saya sebagai participant kan. Ada 4 dah. Kalau saya admin, dah ada 6. Okay. So, my registration saya masukkan semula. Date ini 15. Event name. Test 1. City. Itu je. And then kita boleh tengok dia boleh save. Dan juga boleh submit. Okay. So, kita submit participation ni. Jadi, saya kena masukkan status dekat sini. Supaya kita boleh nampak dia punya perbezaan tu lah. Okay. Jadi, we go back here. Dekat kita punya dataset. Sebab sebelum ni dia tak ada list kan. So kita tak perlu nak enable kan dia punya show status tu lah. Dia tak ada proses. Jadi sekiranya ada proses kita kena show dia punya status. My registration. Kita kena show dia punya status kat sini. Okay, save list. And then kalau saya hantar, dia takkan keluar apa-apa dekat sini saya rasa. Mari kita tengok. Dia tak keluar dekat sini apa yang saya hantar tadi. Sebab kita hanya keluarkan yang drafted saja. Sama juga dengan dekat sini. Yang submitted tu tak ada. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena edit balik kita punya both dataset ni. Kita kena enablekan semua list entry ni. Sebab bila kita tambah tier, kita kena edit dia punya list entry. Okay. Sekejap. Kat sini. Pilih all saja untuk mudah. So, kalau kita tengok semula, kita akan nampak yang submitted tadi ada keluar kat sini. Dan juga list of participant pun ada keluar kat sini. My registration pun keluar kat sini. Macam itulah. Yang itulah adalah penggunaan untuk email. Jadi, yang dah isi, boleh check email. Dan saya akan check email juga untuk tengok submission tu lah.
Boleh tak ada satu dua orang yang tolong isikan sistem ni untuk saya? Masih ada peserta Metoka? Masih ada 64%. At least satu dua orang boleh tolong. URL-nya adalah participate.ireka.my. Participate.ireka.my. Okay, ada. Terima kasih. Puan Willimina, terima kasih. Cik Flora ada. Okay. So, kita orang boleh check email. Untuk confirm adakah kita orang menerima email Naia. And then Simon, can you check your email? Ada si menerima email bagi pihak admin. Okay, kami ada terima email. Okay. Okay, terima kasih semua di atas penyertaan anda. Hadiah boleh minta daripada Simon. Okay, now kita dah cover untuk email, untuk ya, and then untuk mailer kita boleh hantar mail blast reminder. Tapi selalunya bila kita buat mail blast tu, yang macam akan mengurangkan, nya akan lambat sikit, akan sometimes nya boleh block boleh menyebabkan kesesakan dekat server email kita. Jadi sekarang kita dah sik menggalakkan gila penggunaan mail blast tu lah. Munnya sebulan sekali and then participant si ramai okey lah. Tapi macam kita pun orang list untuk di blast ya dalam berbelas ribu memang sangat si efektif lah. Untuk penggunaan email, kadang-kadang email isi keluar pun. Jadi for now kita by proses macam tu lebih efektif penggunaan emailnya lah. So sekiranya ada keperluan mau tangga benar mau perlu dilihat betul-betul dan uh, sama ada sesuai ke si penggunaan mail blast ya lah. Okay. Hmm. Untuk kita level-level permulaan, saya mencadangkan supaya kita gunakan sahaja email email tu seperti biar untuk kegunaan basic notification apa semua aja lah. Okay. So now, apa lagi yang tinggal? So kita dah hands on semua. Satu sharing, satu lagi information yang saya lupa nak share. Maafkan saya ya. Sepatutnya di-share dekat bahagian pertama tadi. Semua dah testing email apa semua. You can do your own email letter. You can test apa semua. Untuk lookup apa semua. Satu lagi yang saya lupa share adalah macam mana kita nak tambah creator di dalam kita punya sistem. Okay. Katalah Simon nak jadi co-creator kepada projek kami, My Registration Talk. Macam mana? So, caranya adalah kita pergi, Talk selalunya akan diperlukan oleh mereka-mereka baru yang kadang-kadang yang minta bantuan coaching ataupun minta bantuan mereka-mereka lama untuk melihat sistem mereka lah. So, apa yang mereka kena buat adalah pergi ke setting punya application properties punya button dekat sini. And then pada bahagian advance kena masukkan creator punya email dekat sini. Creator tambahan. Contohnya saya masukkan Cik Flora dekat sini. Kita boleh ada ramai tapi tidak boleh terlalu ramai lah. Okey, dalam 10 macam yang masih boleh. Okey. Setkanlah sampai 20 creator untuk satu app kan. Gila ya. So, boleh masukkan mengikut keperluan lah. Yang ni lah yang saya katakan tadi. Kalau kita menggunakan IA.ini masuk MY, kalau kita masukkan ID Gmail contohnya. Salah. Gmail saya. Even though saya dah masukkan email address tu nanti ke dalam creator, dia still tak dapat masuk sebab login ke IA.ini masuk MY tu hanya allow pengguna dengan Unimas Identity saja, Unimas ID saja.
Jadi kalau kita nak tambah creator yang guna Gmail ataupun diri sendiri yang guna Gmail, gunalah iReka. Okay. So itu kita save app. Okay. Apa lagi? Oh, bonus. Semua dah jelas pasal email. Lepas lepas ni saya akan buka sesi untuk email lah. Untuk Q&A lah. Saya bagi share satu lagi event. Share satu lagi setup yang mungkin tertinggal. So yang ni contohnya attachment. Kita nak buat attachment ya. Attachment, type dia kita letak. Kalau attachment, kita gunakan file upload. Kalau file upload, kita boleh guna image file, single dengan multiple. Multiple ni kita boleh upload banyak-banyak sekali. Kalau untuk yang ni, saya pilih ada file single sajalah. Benarkan satu saja. And then untuk validation, kita boleh set juga berapa maximum size yang kita allow. And then dekat option dekat sini, kita kena pilih bucket. Kalau macam dekat sini tak ada bucket kan. So saya save item dulu. And then kita create bucket dekat sini. Bucket ni tujuannya macam folder lah. So kita nak simpan semua kita punya attachment tu tadi dalam satu folder. Jadi bucket saya namakan attachment files. Okay, kita boleh enablekan antivirus scanning, uploading, and then boleh buat schedule juga. Okay, so yang ni saya tak tandakan. So now, dalam form saya, dekat attachment tadi, saya akan masukkan dia punya bucket kepada attachment files. Jadi dengan cara ni, kalau saya masukkan attachment, dia akan simpankan ke dalam bucket tersebut lah. Contohnya sekarang ni tak ada apa-apa dekat dalam ni kan. Jadi katalah saya tambah. Saya edit lah. Kita boleh edit kat sini. Saya browse. Okay. Kalau kita yang file upload yang jenis lain-lain tu, kita boleh jadikan dia sebagai image pun boleh, file PDF apa semua pun boleh. Kalau image, dia memang image saja yang dia akan benarkan. So dekat sini kita tengok, saya dah upload satu file tadi. Dekat sini kita tengok attachment file, dia akan upload dekat sini lah. So use case yang kita boleh gunakan untuk dalam case ni, contohnya kita nak minta pelajar upload mereka punya result SPM contohnya. So mereka akan semua pelajar akan upload dan kita akan boleh attach kita boleh akses daripada satu tempat sahaja. Okay? Macam tu. Itulah kepentingan untuk bucket ni lah. So with that, ada 15 minit lagi saya buka untuk sesi Q&A. Okay? Up to you, Simon. Ada tak message dekat luar tu? Ya, so far ada satu message. Dia cakap Okay. mailer dalam mereka tu si perlu di-register dalam server email kita. Dia cakap. Memang tak perlu. Dia memang automatic. Sebab kalau macam yang kita buat dekat sistem lain, kita punya kena register apa semua. Yang ni dia tak. Dia memang automatic dia buat untuk mailer tu semua. Set up apa semua kita tak perlu risau. Memang dia dah ada engine dia sendiri untuk create mailer ni. Okay. Seterusnya dari Dr. Asrani, Mm-mm. dashboard untuk apa? Untuk apa ya? Dia tanya. Dashboard ni kegunaan dia untuk kita buat statistik. Okay, maybe saya boleh bagi contoh dashboard. Dashboard apa? Sistem apa yang saya boleh show? Statistik. Ya, saya cuba tengok app yang kita ada. Baik. Hmm, dashboard apa ya? Siapa ada sistem dashboard yang saya boleh tengok? Izzy Cempaka boleh, Asmadi? Ada dashboard kah? Tak, saya tengok yang sistem lama lah. Meditrack. Yang ni kita punya sistem lama. So, saya akan show. I hope masih ada lah dekat sini. Ataupun, apa? Okey, dekat sini. Yang ni contohnya. Dashboard ni kita gunakan untuk statistik lah. Macam ni contohnya. Yang ni adalah statistik yang untuk kes COVID dululah. So, dia boleh pelbagai dekat sini. Jumlah kes positif contohnya, pecahan kes mengikut grup. And then dia ada banyak
dia punya apa jenis-jenis graph yang kita boleh guna lah. And then selain daripada graph, dia boleh juga kita convert ke dalam bentuk table macam ni lah. Dan kita boleh export ke Excel juga. Begitu. Adakah saya menjawab soalan? Saya rasa menjawab soalan. Okey, terima Okey, kasih. yang seterusnya, bolehkah attachment image dalam bucket ditarik untuk display di dashboard? Dashboard. Kita Ah, boleh, kita selalunya image, kita tak display dekat dashboard lah. Yang tu kita gunakan custom screen untuk display. Yang ni saya boleh bagi contoh untuk ni lah. E-donation. Ini masuk MY. Kalau tengok kat sini, ini adalah image-image yang kita uploadkan ke dalam kita punya bucket lah. Ataupun attachment field tu lah. So, kita appearkan dekat kita punya custom screen. Sebab selain daripada dashboard, dashboard tu dia merely untuk kita punya apa sajalah, untuk kita punya statistik punya keperluan. Kalau macam yang untuk design apa semua, kita gunakan custom screen macam ni lah. Okay. Maybe ada custom screen lain lagi. Oh, sekejap. Gimana nih Ya, saya. soalan untuk Outlook ya, Mm-mm. kita boleh diguna pakai untuk sistem lain kah? Maksudnya kan kita dah ada sikit sistem, contoh Mm-mm. kita create sikit sistem, bolehkah Outlook ya diguna pakai untuk sistem yang lain? Outlook kan lookup. Lookup kan? Outlook, sorry, look up. Boleh, tapi kita boleh dalam lookup ya. Kita boleh klik pada editkan ya. Edit your lookup and then ni ya. Dekat yang boleh yang ni boleh share ya. Sini ya. Sekejap. Dah saya lagi lah boleh share lookup. I got disable extra. Hari ada untuk kita boleh share lookup ya. Oh, dah macam ada saya dah. Last time ada untuk share lookup. Oke sih hal. Saya dah. Ini macam ada ya. Sekejap, kami cek dulu. Registration form. Boleh. Kita pilih app dekat situ. Contohnya app adalah contohnya. Kita boleh ambil source daripada app ya. Boleh. Ni ada set control dekat luar ya. So, tapi if you ada akses kepada app ya, kita boleh akses kepada app kita lah dalam tu. Contohnya Easy Cempaka tu kan. Kita check Oke, lah Easy Cempaka and then ambil daripada SIA untuk app yang sedia ada kita. Begitu. Dapat? oke. Makasih. Okay. Kelak ambil jawabannya. Boleh. Tapi kita mesti creator kepada app ya lah. App orang lain siapa lah. Okay. Ada soalan Oke, lagi? oke. Masih ada satu soalan. Hmm. Nyatanya, bolehkah tunjukkan hasil report yang generate ke Excel atau PDF? Hasil report. Nya sama je macam. Ni ada sih contoh. Ya. Okay. Kami buat di situ lah. Okay. Dataset. List of participant contohnya. Yang tu kita boleh allow. Katalah kita allow-nya untuk export to CSV untuk layout landscape lah. Contoh, kita run lah. Kita boleh nampak kat situ. This is the button for export. So we can export to Excel. Nya akan export exactly what do you have in the list here. Export to Excel contoh. List of participant. Save. Mesti si nampak kok. Nampak si Excel kami. Si nampak nak? Excel si nampak. Si nampak. Okay. Let me share my Excel. Okay. Nampak? Ya, Itu ada. adalah yang kita export tadi. So, ni ada registration date, name apa semua. Ni akan keluar. Yang kosong ni akan keluar pink lah. Nampak? Boleh try juga. So, jap stop share. Ambil try, buka.
Untuk my registration tu kami allow kita orang untuk export list kita orang ah. Okay, option kami export PDF sekali. Escape. So you can try it out. Mun yang dah register lah. Okay, boleh. So pergi ke my registration and you can export it here. Boleh coba. Mun berjaya boleh inform. Okay. Ada lagi soalan? Sesi soal jawab boleh dibuka sekarang kepada semua yang mau tanya. Mm-mm. Mungkin dah tak ada Silakan. soalan lagi kan? Kita dapat input daripada daripada Sifu je tadi. Uh, boleh guna proxy untuk untuk share lookup, tapi yang cara tadi yang lebih simple lah. Kita punya. Okay. Lepas tu lepas ni akan ada sesi malas aku. Lepas ni akan ada sesi yang lebih detail, akan mengajar penggunaan dataset dan juga form lah. We hope that boleh stay tune. Kalau haus, lapar, minum air je dulu. Ya, jangan lepaskan peluang ini. Okay, Simon, I think kalau tak ada soalan lagi, saya tangguhkan sesi saya. Terima kasih sebab telah bersama-sama saya daripada jam 9 tadi. Dan kalau ada salah silap, saya mohon maaf lagi sekali lah. Kalau ada persoalan apa semua, boleh email kepada saya, hshmahani@unimasuk.my. Dan kalau ada seorang pertanyaan kepada rakan-rakan mereka lain, boleh jugalah. Okay, with that, I end my session. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.